Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, seperti kita tahu, malam Kliwon kita akan ada tetamu-tetamu jemputan ataupun panggilan-panggilan yang kita akan terima. So hari ni siapa syok kita bawa? Sebelum kita beritahu, kita kena ingatkan sekali. Ini memang ingat. part aku cakap lah. Betul. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk kami hasilkan lebih banyak video yang lebih menarik dan lebih gempak, yang lebih padat mutakhir. Okey, kita nak dengar siapa pemanggil kita hari ni. Hello, siapa di sana? Hello. Saya Kak Lin daripada Tawau Sabah. Oh, Kak Lin daripada Tawau Sabah. Kali ni kita pemanggil special guys. Daripada Sabah. Yang ni yang pertama Sabah, selalu Johor kan. Yang ni Sabah pula. Sebelum ni Sarawak. Sam. Oh ya, betul. So kita hampir komplit lah semua negeri kan. Hampir kot. Kalau ada negeri yang lain belum ada tu, call. Kita adjust baru Yes. Okey. Kak Lin, kita nak dengar cerita yang pertama daripada Kak Lin. Silakan. Kakak ni dibesarkan dari kerjaan pengamal perubatan lah. Arwah nenek saya merupakan seorang dukun atau bidan kampung. Jadi dari masa kecil, umur 8 tahun, saya menetap dengan nenek saya di sebuah kampung, sebuah pulau lah. Dia antara daerah Tawau dan bersempadan dengan Indonesia. Jadi masa umur saya 8 tahun tu, satu hari nenek saya ni, saya pelik lah, dia pergi ambil, tahu tak mayang pokok pinang? Mayang pokok pinang? Tak tahu. Bunga dia tu, bunga mayang pinang tu. Nenek saya ambil. Jadi satu hari tu, dia letaklah dalam baldi, ada 3 baldi tau. Satu isi dengan daun pandan dan mayang pinang, dan satu lagi air kosong. Jadi saya tanya lah, Nek, nak buat apa ni? Dia cakap, nenek mau ubat orang lah, dia cakap. Jadi saya ni tahulah budak kan, nakal lah sikit kan. Jadi saya pergilah main mayang tu kan. Saya goyang-goyang lah. Nenek dah pesan jangan kacau, dia cakap, tapi saya kacau. Jadi bila malam, satu hari kakak nak pergi mandi, maghrib tu kan, maghrib nak pergi mandi, kakak ternampak ada something di sebelah baldi yang bunga mayang ni. Jadi kakak ingat orang biasa lah. Kakak bawa cakap, makcik nak cari siapa? Benda tu tengok orang ni lah, macam orang kakak tengok. Dia tengok kakak, tapi kakak pelik. Pakaian dia tu sebab kuning, baju, rambut dia sanggul tinggi. Jadi bau wangi lah, wangi sangat masa tu kan. Tapi kakak ni buat, tahulah kita budak kecil kan, kita tak tahu benda ni yang bukan manusia biasa. Taklah kakak boleh nampak tau. Jadi masa tu memang tak tahu yang hijab kakak terbuka kan. Jadi kakak pergi mandi. Masa mandi tu, yang perempuan ni, dia ikut masuk dalam tandas tu. Dia macam ikut masuk dalam tandas tu. Dia perhatikan kakak mandi. Lepas tu kakak pelik, makcik kenapa tengok saya macam ni? Lepas tu arwah nenek masa tu pergi ke dapur. Dia panggil lah kakak kan. Lin, Lin, dia cakap, dengan siapa berbual? Dia cakap, Nek, ada perempuan ni, dia masuk dalam tandas. Jadi Nek, kakak masuk,
Terus nenek, kakak cakap, ya Allah Lin, kau dah buat apa dengan bunga mayang ni? Dia cakap macam tu kan. Menurut arwah nenek, bunga mayang ni dia ada penunggu tau. Jadi kalau nak mengubat orang, dia kalau kena ambil, kena menghadap arah kiblat, dia cakap. Kalau dia nak ubat orang lah. Tahulah di Sabah terlampau banyak fahaman kan. Lagipun Islam, fahaman Islam ni tak seberapa kuat kan. Dia orang lebih kepada mistik kan. Jadi kakak masa tu macam tergamam. Macam perasaan kakak masa arwah nenek marah kakak tu kan. Macam perasaan kakak ni macam melayang-layang. Kakak tengok nenek ni. Rupa-rupanya tanpa disedari masa tu kakak macam dimasuk benda tu lah kan. Yang kakak tengok dalam tandas tu. Dirasuk lah. Kakak dirasuk. Okey. Jadi malam tu patut nenek ubat orang tapi jadinya mengubat kakak. Tapi semua dah prepare. Itulah. Kakak meracau. Lepas tu pagi, macam awal pagi subuh kakak sedar. Dia orang tanya kakak, kenapa kakak boleh jadi macam tu? Jadi kakak kacau. Kakak mengakulah kakak kacau benda tu kan. Yang bunga mayang tu. Jadi sejak dari situ sampai umur kakak, sampai umur berpuluh tahun tu kakak boleh nampak benda ni. Itulah titik mulanya kakak boleh nampak benda-benda ni. Ya, itulah. Dan ada satu cerita, makcik saya umur 16 tahun, dia pergi sekolah. Bermain bola tampar kan. Jadi bila dia balik tengah hari tu, dia mengadu dengan nenek. Dia cakap dia sakit kepala. Jadi nenek saya pun cakap, pergilah rehat. Makcik saya ni saya panggil, bagi nama, panggil makcik A lah kan. Makcik ni, dia baringlah tidur sekejap. Lepas tu esok pagi dia, badan dia bengkak. Bengkak ni, kaki dia bengkak. Bila nak angkat pun tak boleh. Sampai 2-3 orang nak angkat pun tak boleh. Jadi dekat kampung kami ada klinik. Dresa lah orang panggil kan. Jadi dipanggil bukan doktor lah, pegawai kesihatan pergi rumah cek darah apa. Lepas tu dibawa pergi hospital Tawau. Kena menyeberang tau, naik kapal laut. Menyeberang. Sampai di hospital Tawau, doktor cakap makcik tak ada penyakit apa-apa. Hanya cakap mungkin dia stres, tapi masalah bengkak kaki dia tu. Jadi nenek tak puas hati, nenek bawa balik kampung ubat. Masa malam itulah satu peristiwa yang mungkin kakak lupa. Masa pertama kali kakak tengok benda yang menyeramkan dalam hidup kakak. Masa ni, makcik ni dibaringkan di ruang tamu. Jadi nenek masa tu tidur, kakak pun tidur. Tahu tak tikan mengkuang? Tahu. Masa tengah tidur tu, jam di dinding, tahu yang jam tu kalau setiap kali tepat jam dia akan berbunyi teng teng teng. Tahu. Itu jam lama tu. Legend. Itulah jam legend tu. Jadi masa tu tepat pukul 11, kakak terjaga, kakak dengar bunyi tikar, berbunyi-bunyi macam dicakar keliling, macam tu, gulung-gulung macam dicakar lah. Lepas tu kakak tarik lah selimut nak tutup muka kan. Takut kan, kita masih budak-budak takut. Tikus kah? Kita begitu kan. Lepas tu kejutkan nenek tak sedar. Makcik tu tidur sial. Tidur macam biasa. Lepas tu bila kakak buka sikit dari selimut tu, tiba-tiba kakak boleh ternampak seorang lelaki berkepalakan kambing. Masa tu kakak berteriak-teriak, tak ada orang. Tak ada siapa pun yang sedar masa tu. Nak bangunkan nenek Lena tidur. Lepas tu bangunkan, masa tu ada mak saya dari Tawau datang kan nak melawat makcik saya sakit tu. Bangunkan mak pun tak sedar-sedar. Last saya tendang sesuatu macam saya tendang macam bantal lah. Kakak tendang bantal, terkena muka mak saya terbangun. Kenapa ni? Dia cakap begitu. Saya tunjuklah benda tu kan. Jadi makcik saya masa tu tidur dekat ruang tamu, saya tengok dengan jelas orang yang berkepala kambing tu pijak-pijak kaki makcik saya. Kaki yang sakit tu? Ya, yang bengkak tu. Okey. Lepas tu nenek pun dibangunkan.
Lepas tu nenek ambil entah apa dia baca. Nenek saya walaupun dia pengamal perubatan tradisional, tapi dia ada juga macam ayat suci Al-Quran lah dia baca kan. Dia baca ayat kursi masa tu. Benda tu terus hilang. Lepas tu tak lama saya tengok mulut makcik saya menganga dan ada something macam masuk dekat mulut dia tu. Lepas tu makcik bangun dengan mata dia yang merah. Dia renung kami satu orang dekat rumah tu. Dia renung dengan tajam. Lepas tu dia cakap, nak tahu dia, kenapa anak kamu ni sakit? Dia cakap macam tu. Lepas tu nenek tanya, kenapa kau kacau anak aku? Dia cakap begitu. Dia cakap, sebab anak kau main bola, dia cakap, terkena anak aku punya kaki. Dia cakap, jadi aku sakitkan kaki dia macam mana kaki anak aku patah. Dia cakap macam tu. Kena bola ya bro. Kan makcik saya main bola tampar dekat sekolah. Itulah. Mungkin kena anak apa orang cakap, anak jin ke gitu. Yelah tu, betul. Jadi nenek tanyalah, jadi apa yang kau mau? Dia cakap begitu kan. Dia cakap, aku mau nyawa dia. Kalau kau tak mau penuhi permintaan kami akan ambil nyawa dia. Jadi nenek cakap lah, dia cakap, kami tak takut dengan kau, yang lebih berkuasa tu yang di atas. Dia cakap begitu, maksudnya Tuhan lah kan. Tapi dia tetap berkeras. Pasal tu kakak nampak dengan nyata, memang kaki makcik saya tu bengkak tu, banyak yang pijak-pijak. Macam dia punya suku kakak lah datang. Pijak semua kaki. Kira ada ramai lagi yang datang ke? Ya. Dia ajak geng. Dia tengok. Tak boleh. Jadi, betul? jadi nenek kalau mengubat dia mesti guna mayang kan. Dia gunalah mayang tu. Guna mayang tu dia pergi pukul betis-betis makcik saya tu. Lepas tu makcik macam seolah-olah menggelupur kan. Macam terbakar lah dia rasa kan. Okey. Lepas tu tanya, apa yang kau mau? Tu dia cakap alih-alih benda tu cakap, macam beginilah dia cakap. Aku nak seekor kambing tapi warna hitam, dia cakap. Kepala dia kau mesti tanam dekat padang yang dia main tu. Dan badan dia cakap kena apa? Kena ni. Ditanam di bucu macam bucu sekolah lah maksud dia tu macam tu. Di ujung sekolah lah tu. kan. Pelik minta habis. Itulah. Jadi nenek deal lah. Macam setuju. Kalau tak, makcik saya matilah dia cakap kan. Dia akan kacau. Dia cakap akan mati. Anak kau akan mati, dia cakap tu. Bila dah dia cakap macam tu, esok paginya, kaki makcik saya beransur-ansur macam biasa. Dah pulih lah masa tu. Dah pulih. Masalah nak cari kambing hitam. Jadi dekat rumah nenek ni ada masjid kan. Jadi masjid tu arwah yang menjaga masjid tu memang ada kambing dia. Tapi dia macam kira dia tak lah macam bila. Jadi dia cakap tak boleh deal dengan bangsa jin. Macam bila dia cakap. Betul. Ni dia cakap sekali kita setuju apa dia orang buat, jadi dia akan minta lagi, dia cakap. So dia orang setan, dia sebenarnya syaitan kan. Betul. Macam tu. Jadi at last makcik saya bila kambing tak dapat, tak mau orang tu tak mau jual dengan nenek, jadi benda ni macam tahu tau. Malam tu balik lagi bengkak kaki makcik saya. Bengkak. Okay. Dan yang ustaz tadi tu dia ikut campur, dia ubat. Bila dia ubat, dia bacalah macam dari kepala sampai ke kaki. Lepas tu benda tu masuk dalam badan makcik saya. Dah keluar dari badan makcik saya, masuk lagi dekat badan nenek saya. Jadi nenek saya ni kerasukan lagi. Dirasuk dengan benda tu. Nenek pula kena. Memang kecoh lah dalam rumah malam tu. Lepas tu last ustaz tu ikhtiar, dia paksa, dia cakap kalau kau tak dia cakap tak mau pergi, kami akan guna cara keras. Dia cakap kau ni jin Islam ke? Jin bukan Islam. Dia cakap dia bukan Islam. Dia cakap kafir lah, jin kafir. Dia cakap kau masuk Islam ke atau kami akan bunuh kau. Cakap macam tu lah yang ustaz ni, yang arwah, yang Bilal ni kan. Jadi bila dia mungkin dia rasa panas, tak tahan, lantas dia perlu agama Islam. Mungkin tu. Lepas tu beransur, dia janji dia tak akan kacau sudah makcik saya, dan dia beransur pulang. Lepas tu makcik saya dengan syarat kena pergi sekolah tu, dia cakap
pergi minta maaf dengan dia. Hmm. Jadi bila makcik dah baik, macam 1 minggu kemudian dah baik tu, makcik pergi sekolah lah. Tak tahulah macam mana, saya pun tak tahu macam mana kesudahan dia minta maaf macam mana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang makcik saya tu okey lah. Itulah cerita yang saya rasa terbahagia lah. Oh, cerita yang pertama. Dia aku rasa yang syok kan. Ni Jim Black Metal. Mungkin. Jim Black Metal yang sokong kambing tu. Ya, kalau bambing. Tapi yang fikir balik, anak dia ni kaki dia sakit kena bola. Kita kena bola relax je kan. Dia sebenarnya dia jadikan santu sebagai alasan kan nak kacau manusia. Jin ni sifat dia berdusta kan. Jadi dia pun suruhlah letak kepala kambing kat sini, badan kat situ kan. Untuk mensyirikkan kita. Nak syirikkan kita supaya dengar cakap dia. Lepas tu kalau kita buat lagi nanti dia minta lagi. Kita tahu sebenarnya dia akan minta lagi. Benda ni sifat dia dusta. Benar tuan. Kan? Allahualam. Betul. Benda ni apa yang ustaz aku pun pernah pesan aku kan. Kita jangan turut apa yang Betul. Jin atau syaitan ni minta. Sebab kita khalifah. Kita lebih mulia hamba Allah yang paling mulia lah. Kita beli beras. Ya. Okey Kak. Okey Kak. Permulaan cerita yang menarik. Okey, mungkin ada rentetan cerita ke? Tadi ya? Ada kesinambungan daripada cerita ni ke? Kesinambungannya macam nenek saya, dia tak mau mengubat orang dah lepas tu. Oh, alhamdulillah. Cuma dia masih lagi bidan kampung lah, melahirkan orang, tolong orang melahirkan itu je lah. Kalau nama mengubat dia tak mau sudah, aku cakap. Sebab keluarga diganggu kan, benda tu selalu diganggu kan. Betul. Okey, yang ni cerita yang kedua kan. Cerita seterusnya Kak. Ni pula cerita masa kakak belajar dekat KL. Dulu kakak belajar dekat unit ITA, sekarang dikenal dengan UNITA kan. Kami ditempatkan di flat Selayang. Tahu tak flat Selayang? Tak tahu. Flat Selayang KL, tingkat 7. Tingkat 7 tak silap. Okey. Masa tu kakak nak masuk lift. Kami balik dari kuliah kan dekat setiap jalan Tuanku Abdul Rahman pergi ke flat tu memang jalan kaki je kakak. Malas nak naik bas kan. Jadi bila sampai dekat flat tu, kebetulan kami 3 orang nak masuk lift. Gelap. Lift tu macam mati tau lampu dekat dalam lift tu. Memang maintenance masa tu mungkin sangat teruk lah, tak di maintenance lift tak dilaksanakan dengan baik. Dan kami masuk 3 orang. Kawan kakak ni steady je cerita-cerita, tapi kat mata kakak sebenarnya tertumpu di satu sudut dekat dalam lift tu. Okey. Tapi kakak tak mau bagi tahu kawan kakak. Kakak buat tak tahu je. Tenang je lah. Buat tak tahu. Kakak nampak dekat tepi lift tu seorang budak lelaki tapi tak pakai baju. Dia hanya pakai seluar yang lusuh lah, berkaki ayam. Kakak lepas tu kawan kakak ni cerita sampailah ke tingkat tempat kediaman kami tu. Kakak keluar. Lepas tu budak kecil tu dia ikut juga kawan kakak yang seorang ni. Nama dia kita panggil Ias lah. Dia berasal dari Melaka. Kita orang Melaka. Kita orang Melaka. Jadi kakak cakap, kau tak rasa apa-apa ke? Tak adalah, kenapa? Taklah, cakap macam tu. Lepas tu bila masuk sampai di ruang tamu tu, kakak duduklah diam-diam dulu kan. Budak tu pun duduk dekat ruang tamu tu, duduk di bangku dekat ruang tamu. Jadi bila kawan kakak ni dia masuk bilik dia, lepas tu dia nak pergi mandi. Lepas tu kakak pun cadang nak solat asar. Sebab belum solat asar lagi masa tu kan, kena padat lah solat tu sebab dah masuk maghrib. Jadi bila masa kakak solat tu, yang budak kecil memang tak ada. Lepas tu bila dah lepas solat, kakak tengok budak tu masih ada dekat situ. Kakak pelik, kenapa budak ni ada dekat sini ni, apa dia nak? Memang kakak tahu dia bukan manusia lah kan. So, kakak yang tengok, kawan-kawan tak nampak. Kakak masa tu memang tak takut lah. Tak, sebab muka dia macam biasa. Muka yang cakap macam budak-budak yang minta simpati tu kan. Okey. Tu. Lepas tu bila
kakak tanyalah kawan kakak, dia ada tak macam benda yang dia sembunyikan lah, kalau nak cerita secara personal apa kan. Ni kawan kakak ni cakap, kenapa Lin? Lah aku nak tanya je sebab adalah aku nak bagi tahu kau ni, cakap tapi kau jangan takut tau. Dia cakap, apa dia cakap macam tu. Lepas tu kakak cakap, kau ada adik tak? Muka dia macam ni. Kakak bagi tahulah dia punya ciri-ciri ni. Okay. Dia cakap, dia cakap, kau ni Leon macam tahu-tahu je dengar pasal ni, dia cakap. Sebenarnya, kenapa pula saya cakap macam tu? Dia cakap, sebenarnya dia ada anak buah, dia cakap. Anak buah dia tu dah lama tak adalah, dia cakap kan. Tapi, dia cakap macam mana kau tahu? Tak, aku ada ternampak budak lah, dia cakap gitu. Tapi saya, masa tu kakak macam tipu sunat lah tau kan. Dia tak lama, dia takut sebenarnya. Dia takut nanti dia takut aku ada mimpi lah. Dia cakap ada budak-budak datang dekat rumah kita ni, dia ikut engkau, cakap gitu. Cakap, kenapa ya? Dia cakap, entah, cakap mungkin dia nak minta nikah apakah dengan kau. Dia fikir-fikir, lepas tu dia balik, dia call lah mak dia dekat kampung kan. Dia cakap, kenapa kawan boleh mimpi? Rupa-rupanya dia punya apa tu? Anak buah. Perkuburan anak buah dia tu ditimpa dengan kayu dan berlubang lah, cakap macam tu. Jadi keluarga dia pergilah keluarga dia bagi tahulah, dah bagi baik apa. Mungkin itulah kali kan kakak boleh nampak je, kakak pelik. Kenapa boleh kakak nampak benda tu? Itu tak seram lah. Tapi yang paling seram masa kakak berpindah dekat Setapak, Resource Spring Apartment. Yang tadi tu, yang budak tu, kira lepas akak cerita tu, dia tak hilang ke macam mana? Maksudnya? Dia ialah mesti kakak bagi tahu kawan tu. Dia hilang, tak pernah dah kakak tengok. Yang hari tu kakak tengok macam lebih 3 hari lah dia ikut kawan. 3 hari? Budak biasa. So, tapi yang kakak pelik, dia ikut masuk dalam rumah. Dia 3 hari tu memang dia ikut je mana kawan kakak, tapi tak kacau lah penghuni lain lah. Tapi dia tak, mula-mula tu macam hari pertama, kedua dia tak ikut masuk dalam rumah, dia dekat lift je. Yang ketiga baru ikut, hari ketiga. Kita kalau macam nak claim tu jin ke syaitan, dia tapi macam tak kacau pula kan. And dia itulah. Lepas tu pula dia memang ikut dia punya makcik makcik. Kenapa tak ikut orang lain? Aku jadi macam terfikir-fikir kan. Mungkin dia rapat dengan si makcik ni, anak buahnya. Betul? Mungkin. Tapi apa, kita tak tahu. Allahu a'lam. Itu semua alam di sebalik mata. Okey, Kak Lin, kita nak dengar lagi cerita dekat Lin. Ni kakak pindah dekat Resource Spring Apartment. Masa tu kakak dah masuk SEM yang terakhir lah, kira nak exam terakhir. Malam tu kita orang study lah kan, macam biasa. Masa tu kita sewa sendirilah rumah tu. Lepas tu bila dah macam jam pukul 2 pagi macam tu, masa pun dah mengantuk kan. Jadi kawan satu orang pergi tidur. Kakak pun dah mengantuk sangat, tidur. Lepas tu bila tiba-tiba kita terdengar bunyi printer dekat ruang tamu tu. Printer komputer berbunyi. Dia macam mencetak sesuatu. Padahal semua dah matikan, switch dah matikan. Tak ada apa-apa dah. Assignment pun dah tak ada kita buat kan. Lepas tu kakak ingat kakak saya yang dengar. Rupanya kawan kakak yang 5 orang ni pun dengar juga, tapi takut. Masing-masing takut. Tak mau tengok. Lepas tu kakak beranikan diri, kakak pergi intai. Memang sah. Benda tu bergerak sendiri. Printer tu. Dan kakak pergi tengok dia punya elektrik tu. Apa nama dia tu? Swiss. Lupa lah. Swiss dia memang dah mati dah. Lepas tu, itu kejadian pertama. Kejadian keduanya pula pukul 3 pagi. Bunyi macam orang buat air dekat dapur. Anda cakap bahasa Chinese.
Dengar suara. Cakap macam Cina, macam sedang bergaduh. Sudah. Tapi kelibatnya tak ada lah. Tak ada, tapi suara. Cakap macam tu lah, kita pun tak faham kan. Kita bergaduh. Cakap, jiran ke yang bergaduh ni, cakap. Tapi rasa tu dekat dapur kami. Macam membaling lah. Something kan. Bising macam tu. Lepas tu kakak, kami memang satu malam tak dapat tidur lah sampai ke jam 5 pagi tu. Bila azan subuh, kan suspek apartment berdepan dengan masjid, tak silap saya, masjid kecil. Lepas tu ada kuil India. Lepas azan subuh, benda tu dah tak ada. Ingatkan dah settle lah. Okey lah kan, dah siang tak ada apa-apa. Lepas tu malam yang akan datang tak ada apa-apa lagi lah. Dan malam yang kedua pun sama juga macam tu. Tapi kali ni bukan pula orang bergaduh. Bukan juga, maksud kakak saya tak kacau dalam bentuk suara orang bergaduh tau. Kali ni kita orang nampak perempuan duduk dekat ruang tamu. Dia dah muncul pula. Sebab kita orang masuk masa tu macam hari yang ke-10 hari kami sewa rumah tu. So 5 orang nampak? Nampak. Semua kami nampak benda tu. Okey. Dekat ruang tamu. Mula-mula kami balik dari kuliah. Tapi kami jalan lagi, tahulah anak muda lagi. Orang jalan-jalan, lepak-lepak dekat Sogo. Lepas tu malam baru sampai dekat rumah kan. Jam-jam 9 macam tu. Jadi kita buka pintu, cakap macam ada orang dekat ruang tamu ni. Sebab TV terbuka, lampu terbuka, padahal tak ada orang dekat rumah. Okey. Lepas tu orang masuk, cakap, Malin, engkau tak matikan TV ke? Kata Kak Ayu yang seorang ni, kami punya kawan ni lah. Dah mati dah. Cakap. Lepas tu cakap, yang satu lagi, masing-masing lah tuduh tu. Kau ni tak matikan ni. Masing-masing tuduh sama sendiri. Kelasas kita orang diam. Mungkin kita semua leka tok cuai. Saya cakap macam tu kan. Lepas tu jam 10 malam, lepas kita orang makan, kami masih lepak nonton TV. Tiba-tiba kami tercium something macam colok Cina. Bau colok Cina. No? Hello? Ada. Bau macam colok Cina dekat ruang tamu kami tu. Tapi nampak asap tu tak? Tak nampak, tapi bau dia kuat sangat. Tapi mula-mula tu kita orang bersangka baik lah. Kan kita ni berjiran dengan orang Cina juga kan. Lepas tu ada kuil India juga. Kadang-kadang kuil dari India tu pun diorang ada bakar dia colok-colok kan. Jadi kita cakap, mungkin angin kot yang bawa tu. Cakap bau sampai ke ruang tamu kita ni. Ke rumah kita. Ni kawan pun cakap, tapi aku dah nak muntah dah tercium bau benda ala ni. Kata, yang kawan dari Seremban ni lah cakap macam tu kan. Jadi saya pun, kakak pun masa tu pun bercari-cari, mana siapa lah sembahyang tengah malam macam ni, baunya macam tak boleh bernafas lah ni cakap. Jadi kita orang buka lah pintu sikit kan supaya terkeluar bau tu. Lepas tu bila tutup lagi pintu, masih lagi. Dan kawan cakap, jomlah kita masuk tidur cakap. Masing-masing masuk bilik. Lepas tu orang lagi cakap, sekejap lah aku nak ambil ni di ruang tamu buku aku. Bila ambil, lepas tu cakap, dia cakap, ada orang lah cakap macam tu. Kawan yang mula-mula nampak benda ni. Cakap, kau ni apa pula yang ada orang? Kita berlima je dekat rumah. Ada, dia cakap macam tu. Jadi kita orang, kakak dekat bilik yang satu keluar. Lepas tu yang kawan yang tu pun keluar menengok. Kita orang nampak tapi dia membelakang. Dia duduk membelakang. Dengan baju dia warna putih. Kebanglah bulu rumah saya. Baju terbayang lagi. Dengan baju dia warna putih. Lepas tu dia duduk, dia renung macam mengarah ke pintu luar. Terus kawan nak hidupkan lampu tapi yang Kak Ayu cakap, jangan dia cakap. Janganlah hidupkan lampu. Baca lah apa yang kita tahulah dia cakap kan, baca. Bila kita baca, tiba-tiba dia pusing kepala ni. Yang duduk dekat ruang tamu ni, dia pusingkan kepala dia. Ya Allah, Tuhan sayang kau. Mata dia tak ada. Sudah. Kita orang 5 orang di rumah tu semua berteriak.
Okey. Okey. Lepas tu? Yang kawan yang mula-mula tengok tu dah terkulai dah. Aduh. Pengsan ke? Pengsan. Pengsan. Okey. Dia kakak pun masa tu pun tak boleh dah nak cakap macam mana. Pertama kali tengok benda tu yang macam, entahlah, orang semua boleh nampak kan. Biasa kakak nampak pun, kadang-kadang kakak nampak, kalau nampak pun kakak takut je kalau biasa tengok kan, tapi buat tak tahu kan. Tapi benda ni semua, dia tunjukkan diri dia semua dengan kawan-kawan dekat rumah tu. Dengan yang hijab tak terbuka sekali nampak Betul, tak ada muka dia. Tahu tak, saya nak baca Bismillah pun saya tak boleh baca dah masa tu. Tak ingat ke? Yelah, dah kalau dia toleh-toleh muka tak ada. Terus cakap Cina juga. Ini bermuka-muka nama ini. Lepas tu jiran yang our neighbours kan tiba-tiba datang ketuk pintu kan. Dia India, orang India. Kan panggil selalu Aunty Rita. Dia ketuk. Hey Malaya, hi girls, what's going on? Dia cakap macam tu kan. Dia ingat ada macam orang merompak ke apa kan. Jadi benda tu terus macam tu hilang. Masa pintu diketuk tu kan. Kita kawan yang pengsan ni, kami ambil air, baru sedar. Lepas tu buka pintu, aunty tu masuklah. Kenapa dia cakap. Kami ceritalah dengan badan tergigil-gigil, semua 5 orang gigil-gigil, tak mahu sudah tidur dalam rumah tu. Semua takut, tak nak masuk dah. Lepas tu si aunty ajaklah dekat rumah dia minum kopi kan masa tu dia. Terus dia ceritalah, dia cakap rupa-rupanya rumah tu dan kami sewa tu rupanya pernah berlaku pembunuhan. Sudah. So, maksudnya sebelum ni owner yang lama dulu tu berbangsa Cina lah. Ya. Dia bergaduh dengan suami dia. Suami dia bunuh dia macam tu. Aunty tu bagi tahu. Masa akak nampak tu, akak tak pergi tampar kertas kat dahi dia ke apa? Mana tahu kan. Tepek sekali dia senyap. Itulah, patutlah selalu kita orang cium bau colok tu kan. Tapi yang paling kuat malam tu lah bau colok Cina tu. Okey. Lepas tu kejadian tu berlaku dekat area mana kak? Kat apartmen. Apartmen Selayang. Kat Setapak. Setapak dia. Tak. Bukan? Pesta Spring apartmen. Okay. So maksudnya sebelum tu pernah ada kejadian yang macam tu juga ke macam mana? Aunty tu ada cerita ke? Maksud sebelum kejadian tu maksud kamu saya pernah nampak ke apa macam tu Bukan, jiran tu ada ke cakap sebelum sebelum ni ada orang yang duduk sini pun kena ke? Dia cakap kami orang yang kelima. Sewa rumah tu. Betul lah. Orang yang maksudnya yang kelima lah menyewa dekat situ. Tak pernah lama cakap orang sewa dekat situ. Betul. Tapi sebelum kami tu, aunty tu patutlah masa kami pindah dekat tu dia macam jiran-jiran yang lain pandang semacam dia tau. Masa kita orang mula-mula masuk rumah tu. Yalah, sebab yang masuk pun perempuan semua. Sudah. dia pun risaulah. Itulah. Nasib baik dia tak cakap Cina. 我可以做那个朋友吗？ Aunty India tu dia pun cakap dia selalu je dengar even rumah tu kosong, memang selalu jiran-jiran akan selalu terdengar bunyi macam orang bergaduh-gaduh dekat dalam. Dia dah. Satu cerita best tu. Memang best. Tapi bab printer yang bergerak kan, aku sebenarnya pernah alami masa aku belajar dulu kat zaman IT. Tapi aku tak cerita dalam YouTube. Kalau siapa yang pernah tengok cerita institusi yang aku cerita dulu. Masa tu aku tengok movie, ia wujud, aku seorang. Tiba-tiba printer tu bergerak sendiri. On, dia print kertas. Apa yang dia print? Aku tak tahu, tak sempat tengok. Aku lompat lagi besok bilik sebelah. Dia pun tanya, kau faham habis? Printer tu gerak sendiri. Kalin, nak tahu apa yang di print tu? Kertas kosong ke? Saya kakak tengok tu tak ada apa-apa. Bawah dia ada printer tu macam bergerak. Mana tahu dia keluar tulis hi ke kan? Seram juga kan? Macam bunyi real lah, macam kertas macam tu lah. Bunyi red macam tu, macam biasa. Okay, satu cerita yang best. So, tapi kalau kita rasa macam tak best kalau dapat satu je. Kan? Kita punya ni pun peminat mesti ramai nak lagi cerita kan? Cerita daripada Sabah. Sebab bukan senang nak dapat. Betul? Okay, sebelum kami tamatkan video yang pertama ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Tunggu video yang akan datang daripada Puan Lee. Okay,
Bye-bye.